Pegawai Sains Pemakanan dari Jabatan Kesihatan Wilayah Sukan Labuan. Selamat pagi, saya Puan Ho Shifen, Pegawai Sains Pemakanan dari Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Pada hari ini, kami akan menunjukkan demonstrasi masakan bagaimana cara untuk kita nak sediakan makanan pelengkap untuk bayi yang berumur 6 hingga 8 bulan. Jadi mungkin Puan Ho, apakah maksud makanan pelengkap? Sebenarnya makanan pelengkap adalah makanan yang diberikan kepada bayi yang berumur 6 bulan dan sehingga 2 tahun yang untuk melengkapkan penyusuan susu ibu lah. Ya, jadi kalau seperti kita sedia maklum, daripada lahir sehingga bayi berumur 6 bulan, bayi sepatutnya hanya mendapatkan susu ibu semata-mata. Ya, susu ibu. Yang kita panggil sebagai penyusuan secara eksklusif. Jadi apabila bayi semakin besar, jadi sudah terdapat jurang, terutamanya dari segi jurang tenaga, jurang dari segi zat besi dan juga dari segi vitamin A. Jadi disebabkan itu kita perlukan makanan pelengkap untuk kita merapatkan jurang yang wujud itulah. Jadi makanan pelengkap ni seharusnya berkhasiat lah dan perlu disediakan kepada bayi supaya dia dapat terus membesar dan pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik lah. Hari ini kita akan ada beberapa resepi untuk tuan-tuan, puan-puan, mungkin yang ibu-ibu bekerja, jadi suami pun boleh bantu sekali di rumah. Bagaimana kita nak menyediakan pelbagai jenis resepi, nanti puan boleh pilih mana satu yang puan nak gunakan untuk setiap hari. Sebab kita lebih galakkan menu adalah dari pelbagai kan puan Ho. Kalau boleh kita campurkan jenis protein dia, kalau boleh kita pelbagaikan dia punya sayur, dia punya mungkin buah-buahan dan sebagainya. Jadi yang pertama, yang pertama yang kita nak sediakan adalah stok ayam. Kita perlukan beberapa bahan lah, iaitu kita perlukan ayam, kalau boleh yang ayam yang bertulang lah, 800 gram. Lepas tu ikan bilis setengah cawan. Lepas tu dengan air 1 liter lah. So kenapa kita menyediakan stok ayam ni? Sebenarnya stok ayam ni banyak kegunaan lah. Sebenarnya kita boleh digunakan untuk masak bubur ataupun menyediakan masakan bersama dengan ikan ataupun sayur lah. Ayam pun dia banyak, contohnya zat besi, dan kalau ikan bilis pun sama, dia ada sumber protein dan juga ada kalsium yang tinggi lah. Jadi kalau yang ini, kalau untuk bayi berusia ataupun kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun, biasanya kita tak galakkan untuk tambah banyak bahan perasa. Jadi bila kita buat stok macam ni kan puan Ho, jadi secara tak langsung bubur tu sudah ada rasa. Rasa yang naturally semula jadilah. Jadi tak perlu lagi tambah apa-apa bahan. Tak perlu tambah garam, tak perlu tambah MSG, semua tu tak bagus juga pun untuk kesihatan. Jadi itu yang pertama, stok ayam. Dan kita ada tambah dengan ikan bilis. Yang kedua, kita kedua adalah kita masak bubur lah. Bubur dengan kacang pis dengan tahu. So beras ni kita perlukan dua sudu makan lah. 2 sudu makan beras, 1 sudu makan kacang pis yang sudah dibuang kulit, dan juga 1 sudu tahu lah. Jadi yang nanti kita akan gunakan stok ayam ni untuk masak bubur lah. Jadi kalau di sini apa yang kita boleh tengok, selain daripada sumber protein daripada kumpulan haiwan, kita juga ada sumber protein dari sumber yang lain. Contohnya daripada sumber tahu dan juga sumber kekacang. Yang mungkin tuan-tuan, puan-puan mungkin kadang-kadang terlupa yang kita ada sumber protein dari sumber yang lain lah. Beras ni untuk mengurangkan jurang tenaga kepada bayi. Dan nanti kita akan tunjuklah macam mana kita sediakan bubur dan juga stok ayam lah ini. Lepas tu kita masukkan air 1 liter ke dalam periuk. Kita tunggu dia mendidih. Lepas tu baru kita masukkan ayam dengan tulang. Jangan buang tulang dia tu boleh membantu merasakan stok kita. Lagi sedap. Jadi kita dah didihkan air, jadi sebaik saja air sudah mendidih, kita dah boleh masukkan ayam dan bahan-bahan yang lain lah ke dalam air. Jadi tulang-tulang tadi tu jangan
buang. Kita masukkan semuanya sekali ke dalam. Okey, boleh juga tambahkan bilis untuk kita nak tambahkan lagi rasa lah di dalam apa tu, air stok kita. Jadi berapa lama kita perlu masak stok ayam? Berapa lama ya Puan Hu? Kita nak kena masak? Ya, kita perlu masak lebih kurang 45 minit lah. Sampai dia punya ayam dengan ikan bilis tu keluarlah rasa. Sedih lembut lah ya. Okey, kita biarkan dia. Kita tutup lah dengan penutup. Lepas mendidih kita boleh kurangkan api lah. Okey. Kurangkan api lah. Okey, lepas tu kita boleh sementara kita menunggu stok ayam, kita akan sediakan satu lagi menu lah. Okey, sebab kita perlukan stok ayam untuk masak bubur kan. Dan ni kami akan sediakan menu ikan dengan sayur lah. Okey, so bahan-bahan yang kita gunakan adalah ikan tenggiri lah, suku 60 gram lah. Okey, dan ikan ni dia banyak memberi protein, okey, dan dia ada omega 3 dan juga Zat besi. Zat besi lah. Ya. Okey. Untuk ikan jangan lupa ya, untuk kita betul-betul pastikan pastikan tak ditulang lah. Kita dah buang lah. Okey, tapi tak semestinya guna ikan tenggiri lah. Boleh guna ikan yang lain lah. Okey, so yang satu lagi yang ni bahan ubi keledek lah. Nanti kita akan perlukan 1 sudu makan ubi keledek dan 1 sudu makan ubi lah. Okey, so ubi ni sebenarnya memberi tenaga lah. Banyak sumber karbohidrat dan juga serat yang memberi tenaga kepada bayi. Dan 1 sudu makan lobak merah. Okey, dan 1 sudu makan kacang pis. Okey, dan kenapa kita simpan lobak merah? Sebab dia banyak beta karotin. Okey, dan dia boleh membantulah menukarkan kepada vitamin A dan bagus untuk mata bayi ataupun kanak-kanak lah. Okey, dan kacang pis ada banyak serat lah. Okay. Jadi kalau untuk resipi yang lagi satu ni kan, resipi kita yang nombor 3 ni, kalau tuan-tuan, puan-puan perasan, kita menggantikan sumber karbohidrat. Jika sebelum ni kita guna beras, kita buat jadi nasi kan, bubur nasi. Tetapi yang untuk kali ni kita tukar menjadi kita guna sumber daripada ubi-ubian, iaitu daripada sumber ubi keledek tadi dan juga dari sumber ubi kentang. Jadi maksud kat sini, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan boleh pelbagaikan, boleh tukar-tukar jenis-jenis makanan dalam bila kita menyediakan makanan pelengkap lah. Jadi kita kalau puan-puan tengok juga, kita ada warna, kita tambahkan warna dalam makanan pelengkap supaya bila ada warna oren, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna purple, mungkin nak guna ubi keledek yang warna purple lah, warna ungu. Jadi dekat situ boleh menarik minat anak kita untuk makan lebih berselera. Lepas tu kita akan kukus ubi keledek lah, ubi keledek dengan ubi dalam pembungkus lah. Okay, kita simpan di dalam pembungkus. Okay. Kita simpan kacang pis dengan carrot. Okay, lepas tu ikan lah kita simpan di dalam. Lepas tu kita buka, lebih kurang kita kukus selama 15 minit lah. Okay, lepas dah 15 minit baru kita keluarkan dan kita akan kisar. Sebab anak yang 6 bulan dia masih belum ada gigi. So apa-apa makanan yang kita bagi makan perlu yang sangat lembut dan dikisar ataupun puree lah, baru dia boleh telan lah. Nanti kami akan tunjukkan lah macam mana cara dan tekstur lah makanan yang ikan dengan sayuran ni lah. Okay. Sementara kita menunggu ikan dengan sayuran ini dikukus, mungkin kita akan menyediakan satu lagi menu lah, iaitu serbuk ikan bilis. Jadi kalau untuk ibu yang mungkin yang bekerja, yang mungkin susah nak cari masa kan untuk kita nak readykan makanan untuk bayi. Jadi bila kita dah readykan siap-siap macam ni, nanti bila kita nak buat bubur mudah, kita boleh terus je guna serbuk ikan bilis yang kita dah siapkan lah. Jadi macam mana Puan Hu nak buat ni? Jadi kita sebelum kita masak lah, kita perlu bersihkan dulu lah. Bersihkan dulu, rendam.
Okey, lepas tu kita menggunakan, sama ada menggunakan oven ataupun menggunakan periuk pun tak boleh lah. Kita boleh sangat atas kuali kan. Okey, so kali ini kita menggunakan oven lah. Okey, kita akan letak semua ikan bilis ni dan ikan bilis ke dalam tray oven lah. Okey, dan ni saya menyediakan satu cawan lah, satu cawan. Okey, kita taburkan lah. Okey. Kita tak perlu simpan apa-apa perisa lah. Perisa apa ni, garam ke apa, tak perlu. Okey, kita taburkan. Okey, kita masukkan ke dalam oven. Kita panas. Okey, kita buka 180 selama 30 minit. Okey. Okey. So kita biarkan 30 minit lah. Okey. Lepas tu baru kita kisar. Kalau puan-puan, tuan-tuan yang menonton, kalau perasan kan, hari ni kita dah guna pelbagai jenis cara masak. Kalau ikut tadi, untuk stok kita dah ada merebus, kemudian kita dah guna cara untuk steam, dan kemudian kita ada guna untuk bake, untuk grill pula di dalam oven. Jadi gunakan segala peralatan yang ada di rumah tu. Inilah masanya untuk kita nak cuba nak guna apa yang ada untuk menyediakan makanan pelengkap untuk baby kita lah, untuk bayi yang berusia 6 hingga 8 bulan. Okey, jadi seterusnya kita akan teruskan ini. So seterusnya kita tengok stok ayam dah siap. Okey. So kita tengok stok ayam ni. Okey. So yang stok ayam ni kita tak ada simpan garam ke perisa semua. Okey. So kita akan ambil 500 ml 500 ml. Maksudnya kita guna 2 cawan lah, 2 cawan. Sebenarnya banyak cara lah untuk masak bubur. Okey, tak semestinya menyediakan stok lah. Tapi kalau bagi ibu yang bekerja ke, mungkin dia boleh sediakan stok. Lepas tu dia simpan dalam container. Okey, simpan dalam peti sejuk. Lepas tu setiap kali dia masak bubur, dia boleh tuangkan lah dalam masak bubur. Okey. So yang kita guna 2 cawan lah, kita simpan di sini. Okey. Okay, so kita dah masukkan 2 cawan ataupun 500 ml stok ayam lah. Okay, lepas tu kita simpan, kita masukkan beras lah. Saya buka api dulu. Okay. Okay, kita masak bubur bubur yang saya tunjuk tadi, bubur kacang pis dengan tahu. Okay, kita masukkan 2 sudu 2 sudu makan beras. Okay. Jadi kalau untuk beras, kalau contoh perempuan nak kisar dulu, maksudnya kita nak kisar halus beras tu terlebih dahulu pun tak ada masalah. Itu terpulang cara style masing-masing lah. Sama ada nak guna direct beras ataupun mungkin nak kisar dahulu beras tu lah untuk kita guna untuk buat bubur. Kalau kita kisar tu dia lebih cepat lah. Ya, dia lebih cepat. Masukkan kacang pis lah. Okay. So, dia lembut lah. Sebab semua kanak-kanak bayi 6 bulan tu dia perlukan makanan yang sangat lembut. Ataupun licin lah. Okay. Sebab tu kita bayangkan baby, sebab tu dia 6 bulan ke bawah kan, dia hanya minum susu. Jadi ini adalah makanan pertama yang dia nak kenal. Jadi pastikan memang makanan tu kena betul-betul halus, betul-betul lembut, sesuai untuk perkembangan baby tu lah pada waktu itu. Okay. Dan bagi anak yang berumur 6 bulan ni, dia sebenarnya umur yang paling sesuai lah untuk memberikan makanan. So kita elakkan memberi makanan sebelum 6 bulan lah. So ada yang dia risau anak dia takut dia tak cukup makan, so dia bagi makan 4 bulan, 5 bulan. Tapi mengikut Kesatuan Kesihatan Sedunia, kita perlu beri makanan pelengkap bermula 6 bulan. Ya, okey. Ataupun 180 hari. Selepas penyusuan lengkap. Ya, lepas tu semasa kita bagi makanan pelengkap kepada bayi, kita jangan pula menggantikan penyusuan. Makanan pelengkap bukan untuk menggantikan penyusuan, dia untuk melengkapkan. Maksudnya sambil kita menyusukan anak, kita perlu bagi makanan pelengkap lah. Okey, dan teruskan penyusuan. Okey. Untuk penyusuan susu ibu, kalau
Kalau untuk yang eksklusif kan, susu ibu sahaja adalah 0 hingga 6 bulan. Dan kita sangat galakkan untuk meneruskan penyusuan susu ibu sehingga umur 2 tahun. Okey, kita masak dia 15 hingga 20 minit lah. Kita tengok kalau dia sudah berkembang. Okey, baru kita masukkan tahu. Sebab tahu sebenarnya dia dah masak kan. Kita hanya bagi dia lagi lembut lah. Okey, kita biarkan dia masak lah. Menggunakan api yang kecil, tapi kita perlu mengacau lah. Takut nanti akan, kalau kita biarkan dia akan mendekat lah. Kalau mungkin kita sambil ni kita tunggu dia masak berkembang, kita kena mengacau dia lah. Okay. Bubur kita sudah kembang. Okey. Lepas tu kita masukkan 1 sudu tahu lah ke dalam bubur. Okey. Kita masak lah. Lebih kurang beberapa minit lah. Okay, jadi sambil kita kacau bubur tu, jadi sambil-sambil tu kita boleh lenyek-lenyekkan lah supaya kita nak dapat tekstur yang lembut untuk baby yang terutama yang baru-baru makan kan. Tapi ada bayi ya, dia mula-mula makan, mungkin ada yang dia tak boleh nak makan bubur yang begini, dia boleh blend dulu lah. Okey, tapi kalau blend mungkin lebih kurang seminggu ke macam tu. Kalau dah okey, kita bagi dia belajar untuk makan, tak perlu blend lah. Okey, lama-lama nanti umur dah 9 bulan, okey, kita kena ajar dia tekstur yang lain lah. Okey, yang ini yang tekstur yang kita nampak bubur ni macam dia bukan yang cair. Kita nampak ni dia bubur yang lebih pekat lah, lebih pekat dan bukan cair. So ini sangat penting lah kalau umur yang 6 bulan. Kalau kita bagi dia bubur yang sangat cair, sebab kita risau mungkin dia tak boleh nak telan, tak boleh makan, kita masak dia terlalu cair, dia akan menyebabkan bayi ni dah tak cukup tenaga daripada karbohidrat lah. Maksudnya kita kena masak dia sampai bubur yang pekat dan melekat, dan bukan bubur yang cair dan boleh dan bukan yang cair lah. Dia bukannya bila kita angkat dia terus mengalir, jadi dia melekat dulu di sudu lah. Jadi itu tanda-tanda bubur kita terlampau cair. Kalau yang dia mengalir memang dia banyak air. Bila banyak air, nanti baby tu akan kenyang dengan air. Dia tak kenyang dengan makanan tu lah. Dan sebelum kita bagi dia makan bubur, kita jangan bagi dia menyusu dululah. Jangan bagi dia air lain ke, ataupun susu ke, ataupun minuman yang lain. Sebab kalau bayi dia penuh dengan air ataupun cecair air dalam perut, nanti dia tak nak makan bubur. Jadi kita perlu bagi dia makan bubur dulu, lepas tu baru kita bagi dia minum lah. Tapi kadang-kadang ada bayi yang mungkin dia tak boleh nak telan, kita boleh bagi dia air sedikit lah, tapi supaya dia boleh menghilangkan dahaga, dan kadang-kadang dia boleh makan lebih banyak lah kan. Tapi bukannya minum 1 cawan besar air ataupun cecair lah. Jadi bila kita dah siap, kita punya bubur dah ready, dah elok kembang, piece tadi tu dengan tahu pun kita dah lenyekkan. Jadi kita boleh pindahkan masuk dalam mangkuk lah untuk kita nak hidang. Jadi kalau ikut dari segi kuantiti banyak mana, sepatutnya baby umur 6 hingga 8 bulan makan adalah lebih kurang dalam 1 sendok. 1 sendok ya. Ataupun kalau guna cawan, dia adalah setengah cawan lah. Jadi biasanya bila kita siapkan bubur untuk baby, biasanya kita mesti takkan terlupa untuk nak letak karbohidrat, apa tu nasi ataupun jenis ubi-ubian. Kita ada letak protein, contoh macam tadi kita letak tahu lah, dan juga dari sumber ke kacang. Ada satu yang mungkin kebiasaannya ibu bapa akan terlupa, iaitu daripada kumpulan lemak. Jadi kita untuk bubur macam ni, untuk makanan baby macam ni, kita boleh tambahkan minyak lah dalam bubur baby. Okay. Jadi minyak yang kita tambah ni, dia sama ada kita boleh guna minyak kelapa sawit ke, ataupun minyak sesame ke, ataupun minyak bawang lah. Yang ini yang saya guna minyak bawang lah, yang sudah digoreng. So mungkin sudah digoreng lah, supaya dia lebih wangi lah. Okay. So kita tambah lebih kurang setengah lah, setengah sudu kecil lah. Okay. Masuk ke dalam. Okay. Lepas tu kita gaulkan lah. Okey, so kita masukkan sebelum
makan. sebelum kita bagi baby. Bagi baby makan lah. Okey. So tapi janganlah terlampau berminyak lah kan. Okey. Sudu kecil, setengah sudu kecil. Cukup. Okey. Okey, inilah bubur untuk bayi yang berumur 6 hingga 8 bulan. Okey. Setengah cawan lah, setengah cawan. Okey. So kita tengoklah bubur ni dia licin. Okey, bila kita tambah minyak ni dia sangat licin lah. Okey, dan dia kita yang macam ni texture. Dia tak Bukan cair. bukan cair. Dia tak macam lepas kita macam ni dia akan macam air lah. Dia yang macam ni yang lebih pekat ni dia akan memberi lebih tenaga yang cukup lah untuk bayi. Okey, yang boleh membantulah mengurangkan jurang tenaga lah daripada penyusuan. Menu sayur dengan ikan dengan sayur dah siap lah, dah masak. Okey, dah dikukus. Dah dikukus. Okey, kita keluarkan lah semua bahan-bahan ni. Lepas ni kita boleh gunakan blender, untuk mengisar bahan ni lah. Tapi kalau sesiapa di rumah yang tak ada blender, sebenarnya boleh menggunakan mangkuk lah, ataupun penapis ke pun boleh juga lah. Lecek lah. Kita lecekkan makanan. Kita akan blend lah, masukkan semua bahan. Ikan kita masukkan lah. Lepas tu kita masukkan kacang pis, satu sudu yang tadi kacang pis. Kita masukkan ubi satu sudu lah, satu sudu. Dan kita masukkan ubi keledek juga lah, satu sudu makan lah, satu sudu. So kita tak boleh blend macam tu lah sebab kering kan. So kita kena letak stok ayam yang dimasak tadi. Ataupun ada yang dia guna susu ibu. Ada yang tambah susu ibu. Pun boleh juga. Lah. Tapi sini kami guna stok ayam yang dimasak tadi lah. Kita simpan 60 ml lah, ataupun 4 sudu makan lah. Selain daripada stok ayam, mungkin ada juga di kalangan ibu yang mungkin suka nak buat stok ikan bilis ke contohnya. Jadi terpulang kepada puan mana yang mungkin kita nak tukar-tukar, kita nak ubah-ubah jenis stok kita. Tak ada masalah. Dia tidak berketul lah. So kita masukkan dalam mangkuk lah. Kita masukkan dalam mangkuk lah. Ini tekstur untuk makanan bayi 6 hingga 8 bulan. So kita nampak di sini dia sama juga, dia pekat lah. Dan dia licin. So kita boleh bila makan kita bagi sudu yang kecil lah. Macam ni. So inilah menu sayur dengan ikan. Dan di dalam ada ubi. Jadi semua nutrien ataupun zat-zat yang diperlukan adalah di dalam menu ini lah. Dan memang sekali makan memang dia kenyang lah dan cukup lah untuk bayi berumur 6 hingga 8 bulan lah. So, ibu-ibu di luar sana, puan-puan untuk macam nak pilih jenis ingredients kan, jenis bahan, lagi banyak jenis warna makanan yang kita introduce kepada anak, lagi pelbagai nutrien yang dia akan dapat. Jadi di sini tadi pun macam yang saya bagi tahu sebelum ni, jadi kita boleh tambahkan minyak jugalah di dalam untuk kita nak completekan nutrien, makronutrien yang diperlukan oleh baby. Sebab kalau minyak ni sangat penting jugalah untuk bayi. Sebab tadi kita ada masukkan lobak merah kan. So lobak merah ni sebenarnya dia punya vitamin perlu bila perlu diserap tu mesti ada minyak, baru dia boleh diserap lah dengan lebih baik lah. So penting lah setiap kali makan ada sedikit minyak lah, tapi tidak berlebihan. Tadi kita punya ikan bilis kan yang kita dah masukkan dalam oven, kita keringkan, kita masak dia. Jadi kita boleh keluarkan
Jadi kalau puan tengok dia dah garing lah. Jadi bila dalam bentuk macam gini, kita dah boleh nak blend. Blend bilis tu menjadi halus. Jadi boleh guna yang blender kering. Okay, jadi kita masukkan bilis ni ke dalam blender lah untuk kita blend halus. Jadi yang bilis ni tadi kita tak ada tambah apa-apa bahan perasa, bahan perasa ke garam ke, kita memang guna rasa bilis tu secara natural lah. Okay, jadi kita boleh blend lah ikan bilis tu. Jadi puan dapat tengok di sini dia jadi serbuk lah, dia jadi serbuk yang halus. Jadi kemudian kita boleh simpan serbuk bilis ni untuk kegunaan kita lain kali lah. Bila kita nak buat bubur yang lain, kita nak tambah dengan ikan bilis, kita boleh guna serbuk ni, serbuk bilis sebagai dia punya perasa dan juga sebagai sumber protein. Dan ada kalsium jugalah. Ya, betul. Simpan. Okey. So sekarang ni kita akan menyediakan lagi satu menu, iaitu cube sayur lah. Okay, cube sayur ni kita ada sediakan 2 jenis sayur lah. Satu sayur hijau yang gelap, okay, sayur hijau gelap, dan satu lagi carrot, lobak merah. Okay, so sebenarnya setiap kali makan bayi, dia perlu ada semula sayur dengan protein lah, sayur dengan makanan haiwan. So sayuran hijau ni sangat penting lah untuk menjauhkan penyakit lah, dan lobak merah ni untuk perlindungan mata. Okay, so sekarang ni kita akan masak sayur dulu lah. Kita dah cuci sayur ni. Okay, so sekarang kita masukkan celurkan sayur lah dalam air yang mendidih lah. Okay. Jadi untuk kalau dari segi jenis sayur-sayuran, puan boleh pilih macam-macam lagi jenis sayur-sayuran yang lain. Dan kenapa kami tunjuk cara untuk kita buat dalam bentuk cube macam ini, untuk kita simpan dalam bentuk cube. Jadi kalau di sini kita ada bekas yang macam inilah, puan boleh dapatkan. Boleh senang je cari sekarang ni. Jadi kita buat dalam bentuk cube, terutama kalau untuk mereka yang bekerja. Betul. Kalau yang bekerja, kita buat siap-siap cube macam ni. Jadi setiap kali nak buat bubur untuk bayi, puan tinggal tambahkan cube ni saja. Jadi tak perlu nak buat daripada mula daripada awal semula kan. Kita boleh guna cube ni dah kita buat lah. Sebab kita tahu kan bayi dia perlu makan makanan yang dipuri dan lembut dan licin kan. Setiap kali tak perlulah setiap hari kita buat dan pisah kan. Okay? Kita hanya masak bubur saja. Lepas tu kita boleh masukkan cube sayur dan serbuk ikan bilis tadi lah untuk kepada bayi kita lah. Okay? So yang cube ni dia sebenarnya kalau boleh kita hanya makan seminggu sajalah. Setiap minggu nanti kita buat yang baru lah. Okay? Sayur ni boleh guna pelbagai jenis sayur lah kan. Sayur sawi lah. Dan ikut dekat tempat perempuan lah, apa sayur yang mungkin mudah untuk diperoleh. Okay, kita panaskan lah api yang lebih, kita buka api yang lebih besar lah. Okay, so kita celupkan lah sayur. Kita celupkan sekejap. Masukkan tak perlu sampai terlalu lama sampai habis hilang nutrien. Sebab kita vitamin dalam sayur-sayuran dia boleh larut dalam air. Jadi dia akan hilang dalam air rebusan dan juga bila dia menggelegak. Ni kita tak perlu simpan perasa lah, garam ke semua tu tak perlu lah. Okay, kita celup sampai masak lah, tapi jangan terlampau kuning lah kan. Sampai hancur sayur nampak macam okay, dah lembut. Okay, baru kita keluarkan lah sayur ni. Okay, kita tunggu sekejap lah. Sayur dah masak. Okay, kita keluarkan sayur hijau ni lah, masukkan dalam mangkuk lah. Kita nampak dia dah lembut lah. Okay, so sekarang kita rebuskan lobak merah lah. Jadi cara yang sama, kita masukkan lobak merah. Jadi kita rebus sampai dia lembut tadi. Jadi tadi kita rebus lobak merah. Jadi bila dia dah dah empuk, kita boleh keluarkan lah Jadi kalau sayuran ni, selain daripada kita rebus, sebenarnya kita boleh juga kalau puan nak steam pun tak ada masalah lah. Ini cara yang mudah untuk puan buat di rumah. Air rebusan sayur ni
jangan buang sebab kita boleh gunakan air rebusan ni waktu kita nak blend untuk kita nak jadikan dia puri nanti lah. So sekarang ni tadi kami sudah keluarkan lobak merah dengan sayur hijau lah. So kita masukkan dalam pengisar untuk dia jadi puri lah. Kita masuk sedikit air rebusan tadi. Air rebusan 2-3 sudu lah. Dia jadi puree lah. So sekarang kita masukkan sayur hijau dalam pengisar lah. Kita letak 2-3 sudu air rebusan tadi supaya dia dapat kisar lah. Jadi ini kalau puan tengok di sini sayur yang kita telah purikan lah, yang kita telah blend. So bila dah jadi dalam bentuk macam gini, puan boleh simpan lah. Dia terpulang, puan nak guna cube ais yang macam gini pun boleh, ataupun mungkin nak simpan dalam macam kontainer yang kecil-kecil kan, yang saiz dia lebih kurang macam gini pun tak ada masalah. Terpulang dengan puan punya di rumah lah, bekas-bekas yang ada. Jadi boleh isi lah, ikut mungkin nak letak untuk berapa hari, untuk 1 minggu. Mungkin nak terus buat apa tu orang kata, berjenis-jenis lah kan, terus nak blend sayur yang lain terus untuk jadikan puri pun yang memudahkan puan lah. Kemudian kita boleh cari yang ada penutup terus, itu lagi mudah, ataupun mungkin kita boleh guna wrap ataupun plastik wrap untuk kita nak pastikan dia punya keselamatan makanan. Jadi dah resmi, kita dah boleh simpan dalam peti sejuk lah, supaya kita nak pastikan dia tak tercemar daripada makanan-makanan yang lain. Jadi boleh tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu boleh cubalah di rumah untuk untuk memudahkan sebenarnya puan-puan untuk masak makanan makanan pelengkap tadi tu. Jadi yang ini ingatlah simpan di peti sejuk di atas lah, yang freezer, bukan di bawah lah, untuk dia jadi cube macam ais lah. Okey, puan, jadi tadi kita dah siap lah buat makanan pelengkap tadi kan. Jadi di sini kami tunjukkan hasil 5 resepi yang kami kongsikan. Jadi yang pertama sini kita ada yang stok ayam tadi. Jadi kami simpan dalam bekas macam ni. Jadi sebagai contoh lah, kalau puan nak simpan di rumah, boleh simpan dalam bekas macam gini. Kemudian kami ada yang makanan pelengkap yang kita guna nasi, kacang tadi dengan tahu. Jadi ini contohnya tadi. Kemudian kita ada yang kita campurkan ubi, ada ubi kentang, ubi kayu, kacang peas dan juga ikan. Kali ini kita guna ikan. Ikan. Jadi ini tadi yang kita tunjuk macam mana kita nak buat serbuk lah. Bilis tadi kita bakar sekejap, bagi dia garing, lepas tu kita blend sampai jadi bentuk serbuk supaya puan boleh terus guna bila nak masak bubur untuk lain kali. Dan kemudian yang inilah hasil cube sayur tadi yang telah kami sejukkan. Jadi mungkin kami nak tunjuklah apa hasilnya kepada puan. Okey, jadi cube sayur ni tadi bila kita dah simpan dalam peti, dia dah sejuk. Jadi bila puan nak masak, boleh keluarkan 1 cube lah untuk setiap kali masak makanan pelengkap untuk bayi yang berumur 6 hingga 8 bulan. Okey, kalau boleh masukkan cube lobak dengan cube sayur sawi lah. Jadi ada 2 warna yang berbeza lah, sebabkan warna hijau yang sayuran hijau ni dia memang membantu anak lah untuk pertumbuhan dan kurang jangkitan penyakit lah, dan ada juga contohnya antioksidan dan vitamin dan mineral yang lain lah. Okey, lobak ni ada juga zat vitamin yang berlainan jugalah. So kalau boleh masukkan 2 sekali lah
warna yang berlainan lah. Okey, so jangan lupalah kita perlu sediakan makanan yang berkhasiat lah kepada bayi. Okey, dan inilah menu kita pada hari ini. Dan jangan lupa bukan saja kita sediakan menu utama, kalau boleh kita bagi snack lah jika perlu. Snack yang kita boleh bagi contohnya buah-buahan lah. Buah-buahan pun sama juga, dia punya texture pun kena puree lah. Contohnya macam pisang ke betik, semua kena puree dan licin lah, supaya anak yang berumur 6 hingga 8 bulan ni dia senang untuk makan dan kunyah, dan dia perlu belajar untuk makan lah bermula 6 bulan. Lagi banyak jenis makanan yang dia kenal, lagi baguslah untuk anak tersebut. Okey, jadi jika puan mungkin ada soalan, mungkin penerangan kami ada yang kurang jelas di mana-mana, jadi kalau ada soalan jangan malu-malu, jangan segan-segan, boleh kontak kami sama ada melalui Facebook Pusat Maklumat Pemakanan Wilayah Septang Labuan, pun boleh lawat ke Pusat Maklumat Pemakanan di klinik kesihatan lah, untuk berjumpa dengan pegawai pemakanan kita di sana untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut lah berkenaan dengan makanan yang bayi yang berumur 6 hingga 8 bulan lah. Jadi itu saja untuk kami punya slot pada hari ini. Jangan lupa kita ada banyak lagi slot-slot lain untuk sesi yang lain kali. Jadi stay tune dengan Facebook PMP Labuan, dan terima kasih kerana join kami pada hari ini. Okay, terima kasih. Terima kasih.